لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم اللهم نور بالكتاب ولساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita sambung balik pengajian kita, kitab Munyatul Musalli, yang mana kita berhenti pada, kalau Rumi itu 10 kan, episod 10. Kita akan membicarakan beberapa istilah tasawuf asalnya yang ada dalam solat. Macam-macam istilah tu: tasliman, tazallulan, takhaddu'an, tabadzulan, takhasyu'an, taraghuban, tamalluqan, macam-macam ni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulum fid darin amin ya rabbal alamin. Kita undur belakang sikit kan. Bermula sembahyang itu berhadap Allah atas segala hamba-Nya, supaya berhadap segala hamba itu kepadanya dalam rupa kehambaan, dengan keadaannya tazallulan, yakni merendah diri tu. Tasliman, yakni menyerahkan diri. Tadi merendah ni menyerahkan diri. Tabadzulan, hina diri. Jadi ada beberapa perkara kat sini, yang mana ini pun kita dah bincang sebelum ni, iaitu apa nama ni, tazallulan, yakni merendah diri. Kita nak menghadap Allah tu merendah diri. Tasliman, menyerah diri, yang biasa kita akan angkat tangan menandakan surrender kita. Allahu Akbar tu surrender tu. Dalam peperangan pun antara peraturan atau undang-undang peperangan kan, bila orang dah angkat tangan dia tak boleh tembak kan. Itulah undang-undang, tapi kalau tembak juga kan. Kalau angkat tangan, bendera putih antara undang-undang dari segi peperangan, tak boleh. Masjid ataupun rumah ibadah tak boleh masuk. Tak boleh masuk dengan maksud tak boleh, tapi orang ni buat aja. Jadi maksudnya menyerah diri. Kemudian tabadzulan juga kita bincang sebelum ni. Kita masuk dekat takhaddu'an. Dan takhaddu'an. Ini masuk dan takhaddu'an, yakni khudu'. Kha dad waw ain, khudu'. Maksud khudu' ni secara sekali lalu dulu cenderung pada Allah. Dan takhasyu'an, kita panggil khusyuk lah. Taraghuban, tamalluqan. Kalau kita tengok kat sini, takhasyu'an tu khusyuk lah. Taraghuban tu gemar dan suka. Kita dah bincang berkaitan dengan solat ni. Jadi apa-apa, contohnya kalau cenderung pada Allah, maksudnya dengan sembahyang tu mencenderungkan dia pada Allah. Khusyuk, taqasyu'an, dengan maksud dengan dia solatnya dapat khusyuk pada Allah. Kemudian taraghuban, gemar untuk solat. Tamalluqan, rindu untuk solat. Jadi kalau secara umumnya itulah terjemahan dia. Tapi secara khususnya khusyuk ni adalah gerun, takut. Khusyuk ni gerun dan takut. Cuma kita dah bincang sebelum ni, khusyuk takut, bukan khusyuk, takut dengan makhluk berbeza takut dengan Allah. Takut dengan makhluk kita lari, takut dengan Allah kita kena lagi dekat. Kalau kita lari tak guna.
Jadi takut dengan Allah semakin dekat, takut dengan manusia lari. Jadi kalau disebut kat sini, khusyuk, maksud khusyuk adalah gerun dan takut. Yang mana satu? Anggota batin, iaitu berkekalan dalam hati. Itu maksud khusyuk. Jadi kita bincang secara detail maksud khusyuk ni apa benda, macam mana keadaannya. Khusyuk ni gerun ataupun takut anggota batin, yang mana khusyuk ataupun takut ataupun gerun tadi berkekalan dalam hati, sentiasa. Selagi dia terasa takut dan gerun dalam hati, dia nama khusyuk. Okey. Yang kedua, istilah yang kedua adalah khuduk. Khuduk ni adalah tetap dan lemah anggota zahir. Zahir luaran. Jadi maksud khusyuk cerita pasal dalam, khuduk cerita pasal luar. Luar tu maksudnya anggota badan, tangan, penyerahan segala anggota badan. Jadi yang dimaksudkan dengan khusyuk dan khuduk, zahir dan batin lah. Dua-dua tetap. Kalau kat luar tetap anggota, kalau dekat dalam gerun dan takut. Jadi khusyuk dan khuduk pada solat adalah dia tak ingat perkara lain selain daripada perbuatan dan rukun solat. Ini makam orang awam, orang biasa ni. Kita tak payah cerita makam aulia. Nanti bila-bila ada masa kita kena cerita bab tu, sembang lah yang tu pun. Yang ni kita cerita makam kita ni, makam orang awam. Iaitu khusyuk dan khuduk ni, iaitu dia tak ingat perkara lain selain daripada perbuatan solat. Kalau rukun solat, kalau bacaan solat, itu je duduk tuju ke situ je, tak ingat benda lain. Kan ada orang kata khusyuk ni macam terasa duduk macam bawah air terjun lah apa semua. Tu semua makam aulia. Kita tak sampai tahap tu. Tahap kita macam mana? Khusyuk tu dalam sembahyang dengan maksud dia tak ingat perkara lain selain daripada perbuatan sembahyang tu ataupun bacaan sembahyang. Tuju ke situ aje. Tak payah nak tuju ke lain. Maksudnya tumpuan diberi sepenuh perhatian kepada sembahyang. Itu luaran. Luaran dia ada qauli dan fi'li, perbuatan, gerakan dan perkataan. Yang tujuh yang itu. Yang dalam tetap. Tetap tu maksud apa? Khusyuk tu. Aku sembahyang. Bukan cakap, bukan zikir aku sembahyang. Maksudnya sentiasa sedar dia sedang sembahyang. Manual. Buat apa-apa perbuatan sembahyang dalam keadaan manual. Dalam hati tu manual. Rukuk ni, aku tengah sembahyang dan aku nak rukuk. Aku sedang rukuk. Aku sekejap lagi nak bangun daripada rukuk, i'tidal. Aku sedang i'tidal. Ada ke macam tu kita sembahyang? Kesedaran tu tak ada kan? Dia auto. Pergi aja. Itu maknanya tu yang tak khusyuk tu. Khuduk belum tentu. Mungkin khuduk jika tetap anggota luarannya. Bila tetap anggota luaran, dia khuduk tapi dia tak khusyuk. Sebab apa? Sebab dia tak ada kesedaran. Kadang-kadangnya tengah sembahyang. Kadang-kadang hilang. Ketika hilang tu tak khusyuk. Itu maksud khusyuk. Orang awamnya khusyuk adalah dia sentiasa sedar. Khusyuk tu sedar dia sedang sembahyang. Sebenarnya dalam wuduk pun ada juga khusyuk. Dia sentiasa sedar dia sedang ambil wuduk. Khusyuk juga dia panggil. Kita tak kan? Basuh muka tu mungkin khusyuk lah kot. Aku tengah saja aku ambil wuduk tu lah. Masa basuh tangan tak ada dah. Tak sedar dah sedang ambil air sembahyang. Duduk basuh tangan jadi auto, tak tahu basuh kaki habis dah. Masa khusyuk kita hanya kat muka je. Sebab kat muka yang kita nak basuh muka, yang kita betul-betul memberi perhatian kan? Bila dah kena, dah kena, kali kedua, kali ketiga tak khusyuk dah. Tak khusyuk wuduk dia panggil. Sebab dah tak tahu buat apa dah. Main basuh tangan terus, tak tahu dah masuk sembahyang. Maksudnya dia hanya khusyuk dekat sembahyang. Khusyuk mesti dekat takbiratul ihram. Sebab itu memang aku nak sembahyang. Allah usalli, aku nak sembahyang. Allahu akbar. Lepas tu lepas pada tu penting tu. Permulaan tu semua khusyuk. Lepas pada tu. Jadi boleh kita kata khusyuk dan khuduk ni iaitu sentiasa sedar sedang sembahyang dan tetap anggota zahir, tetap tak bergerak-gerak, tetap. Jadi jika ada orang menangis takutkan neraka, dia menangis kerana dia baca ayat dan takut kepada neraka, adakah takut kepada neraka itu perbuatan sembahyang? Tidak. Jadi sebenarnya orang yang solat menangis teresak-esak, dia tidak khusyuk.
Kita rasa dah okey dah kan, baguslah kan, tak khusyuk. Khusyuk senang je, hati tetap kata sedang sembahyang, perbuatan zahir tetap dengan perbuatan dan perkataan solat. Soalannya, ada ke perbuatan solat macam ni? Tu dia menangis lah tu, maksud ni. Tak ada. Ada ke perkataan solat bunyi sekarang ingat ada bunyi? Itu adakah perkataan ataupun suara rukun qauli? Tak. Rukun fi'li pula ada ke gerak-gerak bahu? Ataupun ambil ingat banyak kan, dah sedih? Tidak. Dia namanya tak khusyuk. Tak khusyuk. Sama ada dia baca kuat, kemudian jumpa kepada ayat neraka, menggetar jiwa dia sehingga menangis. Tak khusyuk. Itu namanya tak khusyuk. Tak khusyuk dan tak khuduk jika dia bergerak lebih-lebih. Jika dia bergerak, ni adakah perbuatan sembahyang ni? Tak khuduk sebab dia bukan buat perbuatan sembahyang, dia buat perbuatan lain, tapi tak batal lah. Kemudian adakah dia menangis itu dikira khusyuk? Tidak. Kadang-kadang kita bahasa Melayu kita panggil dia terlalu khusyuk membaca sehingga menangis kan. Kita akan kata macam tu. Sebenarnya dalam solat itu bukan khusyuk sembahyang. Tidak. Kalau setakat sedih macam tu je, okey lagi. Ini kita menangis itu maksudnya keluar air mata, kadang-kadang ada bunyi teresak-esak, kadang-kadang ada bunyi getaran yang takut, getaran takut dekat suara dia, sebab baca neraka kan. Dia takut getaran dekat masa dia baca tu, jadi maksud takut. Malah jika baca Fatihah ke, baca mana-mana surah ke, jika dalam keadaan takut sehingga getaran suara tu mengganggu makhraj huruf ataupun tajwid dan sebagainya, kena ulang balik. Tak kena ulang balik. Jadi kalaulah dia menangis kerana takutkan neraka, bagus. Tapi jika dia di dalam solat, dia tak nama khusyuk. Tak. Ketika sujud juga sama. Dia cuma boleh takut. Takut tu hati. Sebab tu kata takut tu adalah khusyuk. Takut dalam hati. Dia tak sampai keluar. Sampai keluar dia tidak khuduk dah awal-awal. Reject. Tapi takut, kena takut. Jadi kalaulah seorang tu dia sukakan syurga dan dia seronok. Ketika tu dia seronok. Tapi seronok tak boleh nak bayang macam ni. Takkan dia gelak kan. Seronok macam mana? Mungkin tak adalah. Tapi kalau takut tu mungkin dia akan jadi menangis. Takut dan bergetar-getar. Kalau seronok tu tak ada melompat dalam sembahyang. Jikalah dengan dia baca-baca seronok. Dengan seronok dia tu menyebabkan perbuatan-perbuatan yang dia buat, gerakan-gerakan yang bukan gerakan sembahyang, tak khusyuk juga. Kalau setakat seronok macam tu kan, suruh baca Waqiah kan, masuk syurga seronok. Memang ada pun ulama-ulama terdahulu, makam-makam aulia memang ada pun. Dia terasa sungguh-sungguh tu. Ataupun dia menyesali dosa-dosa dia dalam sembahyang, sehingga dia sedih dia tu sehingga hilang sembahyang tu. Sebab apa? Dia terbayang dalam sembahyang, dia luaran tetap anggota, dalaman fikir sedang sembahyang. Jika dia teringat dosa-dosa dia yang lepas, dia teringat apa? Teringat sembahyang kan? Tak kan? Dia teringat dosa, dia teringat dia buat dosa tu. Teringat tu tak khusyuk. Nampak macam baik, tapi sebenarnya tak baik. Tak baik tu maksud tak khusyuk lah. Tak khusyuk. Sebab dia teringat dosa dia. Dia berangan lah tu. Cuma dia teringat dan dia menyesal. Nak menyesal, dia kena ingat, aku dulu buat macam ni, menyesalnya aku dalam sembahyang. Dia adalah tidak khusyuk. Walaupun nampak macam bagus. Kalau kat luar tak apalah. Kalau dia menggigil ke apa semua kan, namanya tidak khusyuk. Dan kerana ia bukan perbuatan sembahyang. Dia agak, ya memang pun. Kadang-kadang kita kata ia adalah khusyuk, sebenarnya itu tak khusyuk. Itu dari segi khusyuk. Macam tu juga dari segi khuduk. Khuduk ni maksud tetap anggota luaran. Dia solat bergerak-gerak, tak khusyuk. Okey, bergerak-gerak mungkin kita kata terlalu umum. Kita tengok fenomena yang berlaku yang ramai orang buat, yang orang buat pun dia tak sedar pun dia buat. Dia tergaru-garu. Tak khusyuk. Tak khuduk, bukan tak khusyuk, tak khuduk. Sebab khuduk adalah tetap anggota. Hanya dia buat gerakan sembahyang aja. Garu tu bukan gerakan sembahyang. Dengan dia tergaru-garu, tak khuduk dia panggil. Setengah orang panggil tak khusyuk, boleh jugalah. Ada orang panggil khusyuk tu dengan maksud dalam dan luar, dia gabung sekali, boleh juga. Cuma kalau kita nak bagi dua, khuduk tu dari segi luaran, khusyuk dari segi dalaman.
dia tergaru-garu. Ada orang betulkan kain. Daripada sujud, kain dah berterabur dah masa sujud. Masa duduk yang tersujud tu dah makin berterabur. Faham tak? Berterabur. Dia tak cantik dah. Dia tak lipat macam tu dah. Bila bangun, kain dia akan macam tu. Kembang. Dia buat apa? Tak khudu'. Bahasa dia tak khusyuk. Tidak. Dia kena tetap anggota. Biar je macam tu. Apa nama, betulkan kopiah. Betulkan. Kenapa lepas betulkan? Kalau dia tak pakai kopiah, menyelak rambut nak jatuh tu dia selak. Masa nak sujud tu dia selak sebab takut tutup. Rambut ni licin, kita sujud dahi kena jugalah lantai, tak ada masalah. Biarlah ada rambut pun. Rambut tebal penuh turun macam tu. Dengan dia sujud, dahi dia terkena rambut semata-mata, langsung tak kena lantai, barulah tak sah sujud dia. Tapi kalau setakat jatuh sikit macam tu, bila sujud ada bahagian yang kena. Kalau tutup pun, masa tekan dahi ke lantai, dia akan terselak, sah pun. Jadi tak payah nak tu, tak payah nak selak. Sebenarnya lagi baik pakailah awal-awal pakai kepiah. Jadi orang yang pakai ridak ni macam ni nak pakai ni, ngaji dulu. Kalau tidak, duk sibuk betulkan benda ni. Masa bangun kan betul kan, dia pergi ke tepi, betul. Nak jaga ketika rukuk, nak jaga. Nak pakai jangan jaga. Kalau tidak jangan pakai, letak kat bawah. Kan dia kena jaga. Kadang-kadang kalau letak yang sebelah, dia akan sengit, perang angkat letak. Itu bukan perbuatan semayang tu. Lang khusyuk. Baik tak payah teruslah. Tak payah. Kadang orang pakai ni kan, ni mengganggu ni. Masa bangun tu, nak betulkan dulu. Itu bukan perbuatan sembahyang. Maka dia tidak khudu'. Ataupun tengok mata melilau, tengok juga namakan tidak khudu', tidak tetap anggota. Dan apabila disebut khudu' dan khusyuk dan khudu', maknanya ceritanya berasingan. Sebab dalam kitab kita tulis khusyuk dan khudu'. Jika kita menyebut, jika kita membaca hanya salah satu daripada dua ni, maksudnya dua-dua. Macam mana? Jika sebut khusyuk sahaja, sembahyang ni kena khusyuk, titik. Maksudnya dia kena sembahyang khusyuk dengan maksudnya khusyuk dan khudu'. Khudu' tu tak disebut. Dengan maksud dalam hati dia sentiasa sedar dia sedang sembahyang, dan luaran dia, zahir dia tetap anggota. Ataupun sembahyang ni menghadap Allah kena khudu', titik. Tak ada sebut dah. Maksudnya khusyuk dan khudu' juga. Maksudnya jika disebut satu, maksud dua. Jika disebut mana satu, maksud dua. Jika disebut dua, baru maksudnya berbeza. Jika disebut khusyuk, sembahyang kena khusyuk dengan maksud dalam dan luar. Sedangkan luar tu khudu', tapi dia sekali. Kalau sebut khudu' juga sama, dalam dan luar. Tapi kalau sebut khusyuk dan khudu', barulah dua cerita yang berbeza. Macam kita biasa cakap taufik dan hidayah. Taufik dan hidayah. Hidayah ni nampak dan tahu perkara itu benar. Benda tu benar, dan dia nampak benda tu benar. Dan benda tu salah, dia nampak benda tu salah. Dia tahu benda tu salah. Tu dia panggil hidayah. Taufik, jalan ataupun kekuatan untuk dia buat hidayah yang dia nampak tadi. Bila orang sebut dia dah dapat hidayah, titik. Maksudnya dia dah dapat hidayah dan taufik. Sama je. Dia dah dapat taufik, maksudnya dia dah dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau sebut taufik dan hidayah, berbeza. Taufik adalah jalan, hidayah adalah dia nampak perkara itu benar dan dia nampak benar. Sebab ada orang, dia nampak benda tu benar, dia nampak salah. Benda salah dia nampak benar. Itu dia tak ada hidayah nama dia. Ramai orang, ramai. Dia nampak benda tu benar, sedangkan kita kata salah lah. Benar. Kau tengok macam mana? Kau tengok macam mana ni? Biasa time pangkah. Time pangkah tu, kenapa dia sanggup pangkah yang mana-mana yang dia kata? Sebab dia nampak benar. Kita kata, woi, kau tak sedar ke kafir tu? Apa masalah ni? Kau tak nampak ke? Betul lah, aku nampak betul. Dia tak ada hidayah. Taufik dia ada, sebab tu dia pergi. Dia pergi. Kalau taufik dan hidayah tak ada, dia duduk rumah tengok TV, langsung tak ada nampak apa-apa. Ni maksud dia nak benda baik. Semua orang pangkah tu, dia nak benda baik. Mana ada orang pangkah nak menjahannamkan hidup dia? Tapi dia tak nampak. Kita nampak, kau ni kenapa ni? Kenapa? Dia tak ada hidayah. Taufik dia ada, hidayah dia tak ada. Dia nampak yang tak baik tu, dia tak boleh nampak. Dia nampak baik. Yang baik dia nampak macam tak baik. Yang kita duk baca tu lah,
Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna tiba'ah. Ada orang bertukar tu. Kena baca betul-betul. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Sebab ada orang bantai je dua-dua sama. Bahaya tu. Sebab maksud dia tu, ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, kau tunjukkanlah kami yang benar itu benar. Itu hidayah tu. Itulah hidayah. Kau tunjukkan biar aku nampak yang benar itu benar. Warzuqna tiba'ah. Dan bila aku nampak tu, aku boleh ikut. Ikut tu taufik. Wa arinal batila batila. Kau nampakkan yang batil tu batil. Sebab ada orang nampak batil, tak nampak benda tu batil, sedangkan dia batil. Warzuqna tinabah. Kau jadikan aku supaya jauhi daripada jalan tu. Jadi jangan bertukar lah. Kalau bertukar memang doa tu jahannam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tinabah. Ya Allah, kau nampakkan aku yang benar tu benar dan kau jauhkan aku daripada kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Kau nampakkan aku benda tu jahat dan kau biarkan aku ikut benda tu. Terbalik, hati-hati dengan doa tu. Sebab dia ujung-ujung tu nak sama, tiba'ah dengan ijtinabah, mendekati dengan menjauhi. Jadi bila dia sebut taufik, dia dah dapat taufik, maknanya dapat taufik dan hidayah. Dia dapat hidayah, maknanya taufik dan hidayah juga. Dia dah dapat taufik dan hidayah, maksudnya berbeza. Iaitu hidayah adalah dia nampak benda yang benar itu benar. Taufik, dia dapat pergi, dia dapat buat apa yang dia nampak tu benar. Kadang-kadang orang nampak benda tu benar tapi tak boleh buat. Ada. Berapa ramai tahu semayang tu benar dan mesti kena buat, tapi tak ada taufik. Ramai yang kata judi tu tak boleh, haram, tapi ramai je yang buat. Dia ada hidayah, dia nampak tapi dia tak ada taufik. Yang zulumat ni dia tak nampak. Langsung dia tak nampak. Oh, tu yang teruk. Tapi kebanyakan orang hidayah tu ada, taufik je tak ada. Sebab tu kita kena doa taufik dan hidayah. Jadi kalau dalam doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, engkau beri petunjuk kepada aku seperti mana yang engkau beri kepada orang yang telah engkau beri petunjuk. Sekarang ni bila sebut macam tu, bila doa macam tu, maksudnya kita hanya minta nampak je ke? Kalau nampak, kita tak minta nak pergi kepada yang kita nampak tu. Kita doa sekali. Sebab sebut hidayah saja. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, engkau tunjukkan aku beri aku petunjuk. Maksudnya beri petunjuk seperti mana yang orang telah engkau beri hidayah, dengan maksud taufik sekali. Kerana tak disebut bila sebut hidayah, maksud taufik dan hidayah. Itulah. Jadi ramai orang diberi hidayah tapi tak diberi taufik. Tapi ada juga orang yang diberi taufik tapi tak diberi hidayah. Ada juga. Antaranya dia semangat nak solat, tapi dia tak nampak pun hidayah. Dengan maksud dia tak perasan ataupun dia tak peduli pun sembahyang dia tu salah. Tapi semangat. Lepas sembahyang puasa, lepas puasa, tapi salah. Mungkin tak belajar syarat dan rukun semua lah. Biasa banyaknya orang sembahyang berzikir. Ramai orang nampak benda baik tu baik, iaitu berzikir, berwirid. Ini berapa banyak, sekian 70,000. Tapi dia tak nampak. Dia nampak tapi dia tak boleh nak buat. Itu ramailah. Ini dia buat, maksud jalan taufik ada tapi hidayah tak ada. Apa maksud? Walaupun dia buat zikir banyak beribu kali sekalipun, dia tak ada taufik, dia tu ada tapi tak ada hidayah. Kerana itu sunat, yang wajib dia tak buat. Yang wajib tak buat. Mengaji fardu ain tak, pergi sibuk zikir. Nampak? Dia dapat taufik, hidayah tak dapat. Walaupun dalam rupa ibadah. Rupa tu rupa ibadah. Jadi apabila tetap anggota, namanya khudu'. Okey? Dan kita sebut selama ni pun betul lah. Siapa ni ambil Nabi pernah tengok seorang tu, dia lurut janggut sikit-sikit tengah semayang, sikit ambil. Nabi kata, jika hatinya khusyuk, maka anggotanya ikut khusyuk. Jadi oleh kerana anggota dia sekejap-kejap pegang janggut, maknanya hatinya tak khusyuk juga. Satu lagi, taraghuban, gemar, suka. Taraghuban ni gemar, suka untuk solat. Bukannya solat dalam keadaan bermalasan. Ini pun kita dah bahas bulan lepas. Iaitu dia kena nak solat suka. Bukannya bangun tu bangun
lemah. Allahu akbar. Bila nak habis? Bila nak habis? Bila nak habis? Itu bukan orang suka. Jadi kalau lah orang yang sembahyang ni sepatutnya dia suka nak tengah sembahyang, seronok. Dia seronok nak sembahyang. Ada taraghuban, gemar ataupun suka. Bukannya dalam keadaan bermalasan. Tamalluqan adalah rindu dendam. Ini juga kita dah bahas bulan lepas. Iaitu rindu dendam. Rindu dendam ni macam mana? Dia jumpa awek, lepas dia balik nak jumpa lagi kan. Lepas nak balik tu kekasihnya. Itu rindu dendam dia panggil. Kalau lepas jumpa tak nak jumpa dah, itu bukan rindu dendam. Rindu dendam ni bahasa dululah, rindu lagi dendam lagi. Rindu dendam nak jumpa, iaitu dah jumpa, berpisah je nak jumpa lagi. Tu rindu dendam. Jadi dalam masalah ni rindu dendam nak solat yang kita bincang bulan lepas, iaitu lepas habis satu semayang nak semayang lagi. Semayang nak menunggu-nunggu waktu yang seterusnya. Habis semayang maghrib terus Allah maghrib dah, habis semayang dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nak isyak, bila nak isyak, bila nak isyak. Sentiasa. Kalau semayang isyak sekarang tak boleh, berdosa dan tak sah. Iyalah, tak masuk waktu lagi. Tapi bila nak isyak ni, lambatnya nak isyak. Bukannya isyak pula baru je maghrib dah isyak. Itu tak ada tamalluqan, itu bukan rindu dendam. Itu beban dia panggil. Semayang tu jadi beban bagi dia. Ya Allah, semayang ni bebannya. Sepatutnya semayang ni bukan jadi beban, jadi rindu dendam. Dia jadikan beban. Habis je semayang isyak, Allah, terseksanya jiwa. Sebab subuh pagi esok. Kalau semayang subuh sekarang tak boleh, haram berdosa. Semayang tunai lah, bukan yang qada boleh. Bukan yang qada ni yang tunai. Semayang subuh sekarang tak boleh. Sekarang tu lepas solat isyak tak boleh, berdosa. Tapi nak semayang sangat, nak yang fardu. Sunat memang boleh, tapi nak yang fardu. Fardu dia lebih, memang pun fardu ni lebih daripada sunat. Nak fardu, tapi tak boleh semayang. Allah, macam mana ni? Ya Allah, lambatnya. Tidurlah dulu, dah pukul 12. Tidur dia tu semata-mata nak tunggu semayang subuh. Masuk subuh, masuk subuh pula, alhamdulillah semayang. Habis subuh, Allah lamalah nak habis subuh. Habis solat subuh, lamanya nak zuhur, lamanya. Itulah dia panggil tamalluqan. Beza dengan kita lah. Kita habis semayang je, hilang satu beban aku kata. Lepas tu datang pula beban yang lain, datang pula nak kena bangun pagi pula. Bangun habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, leganya. Tu nama beban. Macam contoh bulan lepas kan, bagi kan macam mana? Zuhur pukul 1:20 lah kita kata. Nak keluar rumah 1:10. Siap-siap 1:10. Start baru nak keluar rumah, tengok 1:10. Nak keluar ni, nak balik petang saja, nak balik malam. Lagi 10 minit Zuhur. Semayang, tunggulah semayang dulu. Kita anak-anak kejap. Semayang dulu baru keluar. Bunyi baik tak? Bunyi best kan? Satu tahap fiqahnya bunyi best. Masuk fiqah tasawuf bunyinya tak best. Fiqah bunyi best. Bunyi okey. Maksudnya menjaga sembahyang, berhati-hati supaya tak tinggal semayang. Bagus dari segi fiqah. Ini fiqah tasawuf. Fiqah tasawuf tak bagus. Apa yang tak bagus? Kenapa sembahyang tu menjadi susah? Sedangkan kalau 10 minit lagi nak masuk zuhur, keluarlah. Kalau muazzin panggil hayya 'alas solah, pergilah semayang. Nanti kalau pergi semayang kat mana? Nampak dah mula dah buat susah. Nak kena cari masjid. Masjid tak tahu kat mana, surau ada kat mana pun tak tahu. Kalau daripada jalan ni, nak kena keluar daripada jalan yang kita nak pergi ni. Lepas tu pula pergi nak kena buka kasut, nak kena buka stokin, nak kena ambil wuduk. Lepas tu nak kena tunggu pula, lambat lagi imam nak datang, Bilal nak qamat, lambat lagi. Lepas tu nak semayang, lepas semayang pula tu ramai-ramai semayang, makan masa lagi. Lepas habis semayang tu, baru nak pergi, kena sambung balik naik. Ya, susah. Baik semayang awal-awal, bunyi macam okey. Sebenarnya kalau fiqh tasawuf tak okey. Iaitu dia menganggap semayang tu beban baginya. Beban. Contoh kita nak pergi ke satu tempat. Kemudian kita nak ke satu tempat, kakak kita call. Kau singgah rumah aku kejap. Dan kita tengok rumah kakak kita tu tepi jalan. Dan kita nak pergi ke memang jalan tu. Boleh. Nanti aku berhenti, engkau tunggu tepi jalan. Sebab dia nak pesan barang ke. Bawa barang, bawa kain, bawa pesan barang, bawa betul lah. Dia pun, kau tunggu tepi jalan. Dia berhenti tepi jalan, ambil belah. Yang itu senang.
Yang itu dia buat. Tapi jika dia kena keluar, alamak, nak kena keluar daripada road ni, jalan nak pergi sini tapi nak jauh, keluar pula 5 km, pergi balik 10 km, masa pula tak cukup. Lain kali susah lah, susah kan? Macam tu lah kita anggap sembahyang kita. Kita anggap susah kerana nak kena keluar, nak itu, nanti seluar bersih ke tidak, macam-macam lah alasan, macam-macam. Akhir sekali cara untuk menyelesaikannya macam mana? Sembahyang awal-awal, iaitu sebelum keluar rumah. nak bahas fiqah ke tasawuf? Kalau fiqah, okey, terbaik kerana ihtiyat menjaga-jaga. Tapi dari segi tasawuf, tak baik. Tak baik bukan sembahyang tu, perasaan tu yang tak baik. Sembahyang tu memanglah baik, perasaan tu. Perasaan dia tak baik. Kerana sembahyang tu berat bagi dia. Tu tamalluqan dia panggil. Kemudian, maka wukuf, iaitu yakni berdiri itu rupa tazallulan. Ini ibaratlah, ini dipanggil kinayah. Baca dulu lah. Dan takbir itu taslim, dan sanak itu tahiyat. Sanak tu pujian. Dan tilawah itu rupa tabazzul. Tilawah tu bacaan apa-apalah, Quran apa, surah. Dan rukuk itu takhaddu'an, dan sujud itu rupa takhasyu'an. Dan julus tu duduk, itu rupa taraghub. Dan tasyahud itu rupa tamalluq. Ini semua kinayah. Pertama, wukuf tu maksud berhenti, atau bahasa moden dia panggil pegun. Maknanya pegun, berdiri ketika sembahyang, diistilahkan macam seolah-olah tazallul, merendah diri, kerah macam tu. Tu merendah diri umpamanya. Macam kalau kena kantoi kan, kena tangkap apa-apa kantoi kan, orang tu, kau punya buat kerja ni, dia kan kerah kan, dia tak dilawan. Memang pun ramai orang, dia katalah dia masuk rumah orang ke apa ke, tak kisah, kacau anak dagang orang ke, orang dah perhati lama, siap. Ataupun buat maksiat ke, biasa buat maksiat memang dia kerah sungguh. Dia buat maksiat, kemudian orang dah attack dia, bukan orang dah tengok, okey. Waktu tertentu pup dia tangkap. Tengok dua-dua keras. Lelaki pun kerah. Dia kerah sebab dia kena tangkap basah. Dia akan kerah. Itu maksudnya apa? Apa ni? Dia panggil merendah diri. Istilahnya merendah diri lah, tapi itu bukan merendah diri, itu takut, tapi maksudnya macam tu. Jadi dengan sembahyang Allahu Akbar, itu merendah diri lah. Istilah dia apa ni, kinayah kan. Wukuf tu adalah berhenti. Maksudnya tak boleh bergerak berjalan, tak boleh. Iaitu tazallul. Tazallul itu adalah merendah diri. Takbir itu rupa taslim. Yang tadi merendah diri, yang ini menyerah diri. Takbir itu adalah taslim, iaitu menyerah diri. Taslim itu menyerah diri. Dan itu antaranya kita disunatkan untuk angkat tangan sebagai tanda menyerah diri. Allahu Akbar, serah, surrender. Dan bila kata takbir dengan maksud Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Dengan maksud dunia kecil, semua kecil, aku kecil, Allah besar. Jadi maksudnya bila macam tu, kita menyerah dirilah dengan kuasa yang lebih besar. Itu adalah apa nama ni, takbir. Sanak ni pujian. Sanak pujian. Habis macam tu je. Tak ada apa syarah tu. Tilawah, bacaan dalam solat macam surah dan sebagainya. Tanda tabazzul, iaitu hina diri. Bacaan ni tanda hina diri, bacaan dalam solat. Nanti kita tengok macam mana, apa maksud tanda hina diri tu. Rukuk adalah takhaddu', iaitu cenderung. Cenderung pada Allah, rupa cenderung. Okey, sujud takhasyu'an, iaitu tetap anggota kerana takut. Takhasyu'an kan tetap macam tu. Jadi sujud tu maksudnya tetap anggota kerana takut. Takhaddu'an, cenderung kepada Allah. Tu dia punya istilah. Duduk di antara sujud, duduk tahiyat apa ni? Taraghub, iaitu gemar dan suka. Kan apa-apa kan jumpa orang, lama tak jumpa, tunggu kejap, duduk. Kan duduk ke tanda suka. Tu kita kiaslah kenapa Syekh Al-Fatani dia kiaskan perkara tu. Duduk tu masuk suka. Tasyahud, iaitu rindu dendam. Tasyahud ni rindu dendam macam mana? Kan ada diriwayatkan pada malam Isra' dan Mi'raj. Setengah kata riwayat ni dhaif, ada kata riwayat ni okey, hasan dan sebagainya. Tak apalah, kita ambil lah riwayat ni. Riwayat iaitu ketika Isra' dan Mi'raj,
ketika Jibril alaihissalam dia tak boleh pergi kan, Jibril bawa dia ajar Nabi satu-satu, itulah itu tunjuk daripada langit yang pertama sampai yang paling atas. Ketika paling atas dia tak boleh masuk, dia kata aku dah tak boleh lalu dah, ini maksimum aku tak boleh pergi dah, ni maksimum. Yang mana tempat tu nama Sidratul Muntaha, aku tak boleh pergi. Kalau aku pergi, aku akan menuju ke arasy Allah tu, aku akan hancur dengan nur yang ada kat situ. Walaupun aku diciptakan daripada nur, cahaya, tapi nur tu lagi. Jadi kalau aku melangkah, aku tak boleh. Engkau seorang je yang boleh untuk ambil solat ni lah, malam solat Mi'raj tu. Jadi bila macam tu, Nabi pun seorang-seorang teruskan perjalanan. Kemudian bila Nabi sampai Sidratul Muntaha tu, dia kagum melihat ciptaan Allah yang tak pernah dia lihat. Macam-macam lah riwayat ni pun memang kontroversi sikit lah, ada orang tak terima dan sebagainya. Tapi kita tak ada masalah lah, fadhil amal lah. Bendanya apanya, dia tengok apa, daun yang besar macam telinga gajah daun, macam-macam lah. Jadi bila tengok, ya Allah, apa ni indahnya ciptaanmu, maka Nabi pun dia memuji Allah. Memujinya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Bila baca macam tu, bila dia segala bentuk penghormatan, segala bentuk pujian, segala bentuk kebaikan hanya milik Allah. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala pemeliharaan, pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan segala kurnianya. Jadi Nabi kata alhamdulillah. Bila Allah beri direct macam tu, maka dia teringat pada umat dia. Nabi kita memang teringat kat kita, macam mana dengan umat aku. Bila dia teringat, Nabi kata maka dia teringat, Nabi kata assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ni dia ayat dia. Jadi maksudnya Nabi teringat umat dia, macam mana nak buat? Dia kata assalamu alaina, segala perlindungan bukan untuk aku je, dan segala pemeliharaan diberikan kepada kami ni dan semua hamba Allah yang soleh. Untuk umat-umat dia. Bila melihat peristiwa ni, malaikat yang tengah beribadah kat situ, malaikat pun menyaksikan dari luar Sidratul Muntaha, kagum betapa rahman dan rahimnya dan betapa mulianya Nabi. Maka malaikat pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhir sekali jadi tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu akhir sekali dijadi, kerana waktu nak naik ketika Mi'raj tu, semua nak ambil semayang 50 jadi 5 tu, semua ketika nak sampai nak ambil tu, semua perbuatan semayang dah ada dah sebenarnya. Nabi naik, tengok malaikat duk semayang, ada semayang berdiri. Nabi kata kat Jibril, alangkah indahnya kalau aku semayang yang aku nak pergi ambil ni macam tu semayang, macam tu indahnya kalau. Tapi tak tahu lagi cara kaifiat semayang. Tapi Nabi sebenarnya fatanah, Nabi dah tahu dah. Masuk pergi jumpa, naik lagi, jumpa malaikat yang rukuk. Nabi tanya, berapa lama dah rukuk? Sejak aku sedar kewujudan aku, kata Jibril, dah memang macam tu dah sampai kiamat rukuk. Kan bagus kalau sembahyang yang aku nak ambil nanti, kata Nabi, macam tu cara sembahyangnya. Sebenarnya Nabi dah tahu dah. Jadi naik lagi ketika sujud je malaikat tu. Sujud. Ramainya berjuta-juta bilion, tak tahulah banyak-banyak malaikat sujud. Bila sujud bagusnya kalau umat aku dapat ibadah nanti macam ni. Nabi pun terasa teringin nak bagi salam, assalamualaikum, teringin. Malaikat tu semua bangun, waalaikumsalam ya Nabi Allah. Sujud balik. Kerana tu kita ada sujud 2 kali, sebab Nabi bagi salam. Tak ada sujud 2 kali. Bangun. Lepas tu tengok duduk macam duduk tahiyat, duduk je. Kan bagus. Malaikat lain pula, langit yang lain pula, kan bagus kalau ibadah umat aku yang aku nak ambil semayang nanti macam ni. Sebenarnya Nabi dah tahu dah, gabungan daripada semua malaikat, termasuklah bacaan tadi tahiyat semua tadilah yang ada ketika Mi'raj tu. Memang ada ketika tu, dia dah tahu dah. Maka berharap segala hamba kepada Allah, maka berhadap segala hamba kepada Allah. Dengan itu sekaliannya, supaya berhadap Allah atas mereka itu dengan tarahum tu, yakni dengan kasihnya dan lembutnya, dan berharap dan diterimanya dan hampirkan kepadanya.
Jadi maksudnya, maka berhadap ketika semayang tu pada Allah tu dengan tarahum. Maksud tarahum tu adalah kasihannya. Kasihan, maksudnya dengan kita semayang kita minta belas kasihan Allah, dan lembutnya, minta kelembutan Allah. Jangan kasar-kasar dengan kita. Berharap diterima, kena harap terima, ya Allah, terimalah semayang, terima, kena ada harapan tu, dan hampir taqarrub ila Allah, menghampirkan diri pada Allah dengan solat tu. Maka tidak ada suatu pekerjaan agama, hukum syarak, apa-apa ibadah yang lebih besar daripada ni. Tak ada. Kalau korban, memang ada korban tu taqarrub ila Allah juga, tapi dia perbuatan lepas sembelih tu bagi orang makan. Yang ini semua cukup. Semua cukup. Perbuatan ada, hati ada, zahir ada, batin ada, semua, bacaan ada, semua ada, cukup. Kerana kata tak ada ibadah yang paling besar daripada solat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang itu nur. Nur ni maksud benda yang baik, kebaikan. Dan lagi sabdanya, sentiasa Allah berharap atas hamba dengan mukanya selama berkekalan ia di dalam sembahyangnya. Ni mutasyabihat lah ni. Ini kalau dan sabdanya, sentiasa Allah berhadap atas hambanya dengan mukanya selama berkekalan ia di dalam sembahyangnya, dan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mendirikan mukanya kepada seorang kamu selama ada berkekalan berhadap ia atasnya. Ini maksud, takkanlah kita nak ambil muka kan, rasanya tak ada masalah dah kot bab tu. Dah ramai dah ustaz kita terang. Mungkin dulu, mungkin 10 tahun lepas ramai orang terselewing dalam masalah ni, bila ada kaum-kaum muda ni dah mula timbul balik setelah dibenamkan oleh tok-tok guru dulu. Di Patani dulu tahun 80-an dah kena benam dah orang ni. Di sini pun sama juga, di tanah Melayu pun dia benam lama, baru je nak muncul-muncul balik ni, mungkin telah dibenamkan balik. Mereka dah buat keluar ayat mutasyabihat ni je lah kerjanya. Betul lah. Ya, bila sebut mukanya, nampak ini bukan ini sabda Nabi. Nabi kata sentiasa Allah berharap atas hambanya dengan mukanya. Muka yang layak lah. Macam tu. Sedangkan muka tu pun dah tak layak. Kullu man 'alaiha fan. Semua kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Wa yabqa wajhu. Yang kekal hanyalah wajah. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah. Wajah yang layak. Memang kelakar. Mana ada wajah tu adalah tidak layak dah bagi Allah. Jadi maksudnya apa? Kalau kita khalaf ni perlu ditakwil. Kalau kita akidah salaf yang tak perlu sami'na wa ata'na, tak payah, jalankan aja, biar follow. Apa benda? Serah. Tak boleh, kita sekarang tak boleh serah. Tak boleh serah. Akan ada dalam kepala. Tak boleh serah kita. Kita bukan zaman salaf. Dia akan jalan, dia akan ada. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mesti ada. Serah je, serah. Tapi serah. Allah kata tangan Allah, tapi serah. Tak boleh serah. Akhirnya baik khalaf lah. Takwil terus. Takwil terus. Kalau bila maksudnya perkataan tu bukan dengan maksud itu. Sebut itu tapi bukan dengan maksud itu. Sebut perkataan muka tapi bukan muka. Sebut perkataan tangan tapi bukan tangan. Tapi sebut tangan. Pelik ada pula macam tu. Berlambak macam tu lah. Berlambak perkara macam tu. Saya sebut apa ni? Apa ni? Surah Kuliah. Lakum dinukum waliyadin. Simple je baca. Aku agamaku, engkau agama engkau, kan? Aku agamaku, engkau agama engkau. Maksud dia apa? Maksud aku agamaku, kau tak payahlah kacau. Kan? Tak payah kau nak sibuk-sibuk. Aku agamaku, engkau agama engkau, kan? Lakum dinukum waliyadin. Aku agamaku, engkau agama engkau. Maksudnya, ini agamaku, kau tak payah nak sembang, tak payah sibuk-sibuk. Itu agama engkau, aku pun tak sibuk dengan kau. Tu maksud dia, kan? Jadi kalau macam tu, perlukah kita dakwah dia? Lakum dinukum waliyadin. Aku agamaku, engkau agama engkau. Tak payah dakwah lah. Tapi kita kena dakwah tak? Kena. Jadi maksudnya, walaupun aku agamaku, engkau agama engkau, maksudnya bunyi seolah-olah tak payah pergi berdakwah, tapi sebenarnya kena dakwah. Banyak kalau nak cerita ayat tu. Apa nama, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Haram bagi kita darah dan sebagainya, dan daging babi. Walahmal khinzir, daging babi. Bila sebut daging babi boleh makan. Tapi bukan bermakna yang lain tu boleh makan. Daging babi tak boleh makan, sebut lahmal khinzir. Dia tak sebut khinzir saja. Lahma dengan maksud babi, dengan maksud daging babi. Jadi selain daripada itu tak boleh makan juga, tapi tak sebut. Kadang-kadang sebut dengan maksud lain, kadang-kadang tak sebut, tapi tu maksud dia.
Saya sebut sebelum ni, masa mula-mula gitu. Ingat tak? Yang kita sebut hadis adalah perkataan ataupun perbuatan Nabi kan? Tu hadis. Tu hadis. Jadi bila kita kata hadis maudhu', maksudnya bukan perkataan Nabi dan perbuatan dia lah rekaan. Tu hadis maudhu', hadis palsu kan? Kenapa sebut hadis sedangkan hadis adalah perkataan dan perbuatan Nabi? Sebut hadis nak bagi tahu bukan hadis. Hadis maudhu' tu sebut juga perkataan hadis sebab nak bagi tahu dia bukan hadis, kan? Macam tu juga ilmu sesat. Ilmu tak ada yang salah, ilmu semua betul. Tak ada ilmu sesat, tak ada ilmu hitam, tak ada ilmu salah, semua ilmu benar. Habis yang kata ilmu sesat belajar kena tangkap dengan Jabatan Agama Islam tu ilmu sesat tu, sebenarnya dia bukan ilmu. Kalau ilmu mesti betul, itu maklumat nama, maklumat yang salah. Maklumat terdedah benda tu jadi betul ataupun salah. Ilmu tak ada, ilmu garanti betul. Tak ada ilmu salah. Habis tu kita sebut ilmu sesat. Tujuan apa kita sebut ilmu? Nak bagi tahu bukan ilmu. Sebenarnya kalau yang sebut sampai esok pun banyak berlambat-lambat contohnya. Samalah juga sebut wajhu dengan maksud bukan wajah. Sebut yadun dengan maksud bukan. Dia kata pelik apa kalau kita kata bahas dalam bab ayat mutasyabihat ni lama, berlambat-lambat contoh. Saja je hati ada masalah. Hatinya ada masalah macam surah apa? Surah Ali Imran tu. Bila ayat muhkamat berlambat, dia sibuk dengan ayat mutasyabihat. Kerana hati dia ada masalah. Sibuk ambil ayat. Jadi maksudnya sebut muka dengan maksud bukan muka. Kan? Kalau kita kata apa nama padan muka. Tengok cermin. Apa hal? Dia jatuh. Luka dekat lutut. Aku dah cakap jangan main. Dah kan jatuh pada muka. Dia pun tengok. Kena kat lutut lah. Bukan kat muka. Sah. Bingung. Orang cakap aku sebut padan muka, aku nak bagi tahu lutut. Sebut lain, masuk lain. Iyalah, takkan tak faham? Faham. Kalau memang faham. Tapi dia buat-buat tak faham. Saya faham. Padan muka tu bukan nak bagi tahu kena tengok muka, tengok lutut. Banyak dalam kehidupan kita sebut lain, maksud lain. Engkau orang semua ni sekarang ni aku dah naik pangkat, aku dah cerita dengan bos naikkan aku kepada supervisor. Dulu sama-sama kerja. Aku dah supervisor sekarang. Jadi korang semua ni kena dengarlah cakap aku, walaupun sebelum ni kita sama-sama kerja. Sebab bos akan tanya aku prestasi korang. Korang semuanya dalam tangan aku sekarang ni. Dia pun pergi relate kejap. Tak ada pun. Bengok. Kau tak faham ke maksud apa? Sebut tangan tapi bukan maksud tangan, kan? Sebut tangan maksud bukan tangan. Boleh ke macam tu? Berlambat. Okey, apa anak kita nak main? Pergi main. Dia suruh ke? Dia larang ke dia suruh? Dia larang. Dia cakap suruh, tapi maksud larang. Macam tu lah. Lambat lah, banyak. Jadi maksudnya bila sebut muka dengan maksud bukan muka. Mesti bukan muka. Macam kata belah sini kumbang, belah sana bunga. Bila orang putih ada kat sini, katalah orang putih, dia memang tak faham. Dia tak faham. Tak faham bahasa Melayu. Kita kata dia ada kat situ, kita raikanlah juga. Dia ada kat ujung tu. Semua kumbang duduk sini ya. Kata bunga duduk belah sana ya. Okay, kita kata the Beatles, all Beatles here. Dia pun dengar Beatles tu kumbang. Flowers there. Orang putih tu kalau dia akalnya sejahtera, dia akan kata satu, mesti bukan Beatles. Tak. Tapi aku je tak tahu. Must be not the Beatles. The Beatles tu lain pula. Itu yang menyanyi tu. Mesti bukan Beatles. Sebab yang aku tahu dekat kampung aku, dekat rumah aku, Beatles maksudnya kumbang macam tu. Bentuk ada sayap. Yang ustaz ni cakap suruh pergi sini, dia kata kumbang, Beatles, mesti bukan. Aku je yang tak tahu. Sana pula bunga. Memang tak akan ada bunga sebab bunga tak boleh tumbuh dekat simen. Dan tak nampak pun bunga. Gambar bunga pun tak nampak. Jadi maksud ustaz cakap tadi bukan flowers. Tapi ada sesuatu. Must be something but not flowers.
Mesti bukan followers. Mesti bukan. Tapi mesti ada apa benda. Dia je tak faham. Macam tu juga bila kita baca muka Allah. Kita dah tahu dah. Kita dah tahu. Mukhalafah. Tak bersamaan dengan segala-gala. Tak boleh dibayang. Bayang je maksudnya kita pernah tengok. Bayang je bukan dah terus. Bila macam tu, sebut ayatnya muka. Mesti bukan muka. Apa dia? Kau nak tahu boleh, tak nak tahu pun boleh. Tak nak tahu, biar je. Dia panggil salaf. Tapi kalau duduk bermain-main, kata muka tapi bukan muka. Apa sebenarnya muka ke tidak, muka ke tidak, terus takwil terus. Muka maksudnya rahmat ataupun kebesaran boleh juga. Sebab muka ni kebesaran. Kalau kita ambil tangan kita tonyoh depan muka orang marah. Tapi kalau kita ambil tangan, kita letak dekat sini, apa dia? Apa dia? Tapi kalau kat sini, muka jangan main. Kan? Nampak? Kebesaran. Mesti maksudnya lain. Jadi kita kata kebesaran. Yang ada hanya kebesaran Allah. Berkekalan di dalam semayang. Jadi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua binasa ketika hari kiamat nanti. Yang tinggal adalah wajah Allah. Dengan maksud Allah je lah yang tinggal. Zat Allah je yang tinggal. Yang lain hancur binasa. Dan bahawasanya sama juga, dan bahawasanya Allah mendirikan mukanya. Nampak? Mendirikan mukanya. Macam kita baca, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kan? Wajjahtu, aku hadapkan wajah aku. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang fataras samawati wal ard, yang buat langit dan bumi sebagainya. Bila hadap wajah kita kepada Allah, dengan maksud Allah akan ada kat situ, berarah, berjihad. Maksudnya bukan macam tu kan? Itulah maksud bukan. Walaupun kita kata aku hadapkan, bukan dengan maksud Allah dekat depan. Bukan maksud tu. Macam tu juga disebut dan bahawasanya Allah mendirikan mukanya. Maksudnya apa? Mengambil berat. Tu maksud. Maksudnya kita takwil ayat tu. Takwil ayat tu, perkataan tu kepada seorang kamu selama ada berkekalan, berharap atasnya. Ketika semayang tu, berharap, ya Allah, engkau pandanglah aku dengan pandangan rahmat. Sama juga pandang. Maksud sebut pandang bukan maksud pandang. Pandang ni, pandang tu. Pandang tengok tu, kan macam tu. Tu pandang dia panggil. Tu pandang kan. Dia sebut Allah memandang bukan maksud pandang. Sebut tapi bukan maksud. Tu biasa tu. Jadi dan sentiasa berharap terimalah solat aku, terimalah, jangan baling solat aku dekat muka aku nanti, balinglah, jangan baling, terimalah. Sentiasa ada berharap, maka Allah aku menghadapkan wajahnya dia dekat kita, dengan maksud tadilah kena ada harap diterima. Ini dari segi dalam. Luar harap diterima, tapi luaran buat tak ikut syarat dan rukun, tak guna harapan tu. Dia kena zahir batin. Luar sempurna syarat rukun semua. Harap ni yang dalam. Ini sempurna rukun. Okey, aku dah sempurnakan 13 rukun sembahyang. Rukun qauli, qalbi, fi'li, semua dah cukup. Aku dah sempurnakan. Jadi Allah mesti kena terima. Amboi. Dalam tak ada. Sebab apa? Kata buat 13 rukun sah. Kena terima. Tidak. Itu syarat sah, bukan syarat qabul. Syarat terima cerita lain. Sebab tu kena ada harap. Janganlah kau baling balik ibadah aku kat muka aku, ya Allah, kau jangan balik. Selagi ada harapan tu, selagi itu Allah melihat ataupun mengambil berat atau melihat dengan pandangan rahmat. Dan kerana inilah adalah sembahyang sangat banyak faedahnya. Lagi ia membukakan bagi hati orang yang kepapaan. Hati orang yang kepapaan, bukan miskin semayang sebab nak kaya, bukan. Hati yang papa, hati yang kosong. Hati yang miskin ni dengan semayang kaya hati tu. Sebab kaya dengan miskin ni subjektif. Ada orang kaya tapi tak boleh tidur. Tak boleh tidur, risau pasal harta dia. Sebenarnya dia miskin. Yang maha kaya adalah Allah. Apabila dia tidak memerlukan apa-apa, baru dia ghani. Bila dia memerlukan je, dia memerlukan jaga, guard untuk jaga, miskin. Sebab tu orang miskin ni kadang-kadang kaya. Dia relax je. Yang orang kaya ni pergi sana, pergi sini, tak sempat nak tengok anak. Anak pun tak kenal bapak mana satu. Bapak aku mana masa kecil. So kaya apa? Miskin. Sebab dia memerlukan orang. Betul pergi jumpa orang. Allah tidak memerlukan sesiapa makhluknya. Lagilah dia tak perlukan. Jadi itulah kaya yang sebenar.
Jadi kalau orang tu kepapaan, hatinya kosong, semayang bagi memenuhi memenuhi hatinya. Dan yang mempunyai daruri daripada ahli qulub tu, ahli qulub tu. Ahli qulub ni ahli tasawuf. Ahli hati, orang yang apa, bermuamalat dengan hati, tu ahli qulub, tasawuf. Jadi qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inilah dia, surah Az-Zumar tak silap ni. Wahai hamba-Ku yang melampaui batas terhadap dirimu sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Inilah maksudnya. Walaupun dah banyak pun sembahyang harap. Walaupun dulu lara dah, dulu buat macam-macam, tapi harapan tu mesti ada. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Maka berarti kat mana? Maka muliakan akan mereka itu tatkala muliakan akan mereka itu tatkala mendirikan sembahyang. Okey, maka hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya dan disukanya. Ini pun sembang ajalah. Macam mana nak buat tak tahulah. Sembahyang tu hilang semua yang digemar, yang disuka, yang kita suka gemar, semua hilang. Ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati tak ada melainkan Allah je. Ini dalam fikiran tak ada melainkan Allah je ketika sembahyang tu. Dan hilanglah daripada hatinya, daripada itu akan segala yang dikasihinya yang lain daripada Allah. Dan kerana inilah firman Allah surah Taha tu kan, ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Suruh olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang dan sabar ia atasnya. Tiada kami pinta akan kamu rezeki, dan kami yang memberi rezeki akan kamu. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Memang sembahyang ni payah, mendirikan sembahyang payah. Menunaikan sembahyang senang, mendirikan tu susah. Aqimus salah tu yang susah. Menunaikan senang, sembahyang kan cukup syarat rukun sah, tapi mendirikan tu susah. Dan wastabir 'alaiha, kena sabar. Murus sabiyya bisalah idza balagha sab'an sinin. Menyuruh oleh kamu anak dengan sembahyang umur 7 tahun, dan sabar dalam suruhan tu. Jadi kita sembahyang ni pertama kena sabar untuk sembahyang, dia susah. Dan suruh anak ni wa'mur ahlaka bisalah, ahli isteri dan anak suruh sembahyang dan kena sabar. Memang susah. Anak tu kadang-kadang dia tak nak sembahyang, dan kena suruh pada umur 7 tahun, dan kena pukul pada umur 10 tahun kalau tak sembahyang juga. Jika tak suruh berdosa, untuk budak ataupun seseorang manusia tu berdosa, dia kena baligh. Baligh tu akaun. Dengan baligh dia ada akaun dosa pahala. Jika dia tak baligh, dia tak ada akaun. Mati dia masuk syurga walaupun kafir, walaupun bapak dia kafir sekalipun. Saya dah sebut sebelum ni kan. Orang saya dulu masih kecil-kecil dulu repair basikal BMX. Dok main basikal BMX. Kemudian pergi kedai basikal orang kafir lah biasa waktu tu memang pun. Kita panggil panjang dia orang Cina lah, dia buka. Jadi kadang-kadang lepas dah terlalu biasa repair basikal kat situ, kadang-kadang benda sikit-sikit nak terikkan rantai, tak suruh dia dah, buat sendiri je. Tak kena bayar pun, pakai alat aja. Sebab dah macam-macam tukar ni, tukar yang krom saya dah lupa dah. Krom tak krom, maggan tak maggan. Macam-macam tukar dengan dia, banyaklah. Jadi kita dah macam biasa. Jadi dia ada anak dia sama-sama dengan kita orang lah, maksudnya lebih kurang dalam 9, 10, 11 macam tu lah. Belum balik lagi lah waktu tu. Jadi kawan-kawan ni adalah belajar agama, memang ada pun, dia tahu itu orang kafir ni orang Islam. Jadi bila pergi tu kadang-kadang duduk pakai ais panas, tiba-tiba nak ambil sana, nak bangun pergi sana jauh, dia panggil budak tu, budak anak toke tu, kafir ulur kejap, kafir ulur. Rupanya tak boleh, haram. Tak boleh.
Tak boleh. Yang boleh panggil orang kafir yang dah baligh. Yang ni tak baligh, yang dah baligh baru dia orang kafir. Yang belum baligh dia tak kafir. Bapak dia kafir. Jika budak tu mati masuk syurga. Budak kafir tadi. Sebab dia mana ada kawan lagi. Kita panggil kafir kat dia. Bukan ayah dia je kafir. Panggil ayah dia kafir kena. Panggil anak kafir. Kafir sini kejap. Kafir. Tak boleh, berdosa. Sebab dia tak kafir. Sebab kafir bermula baligh. Kafir tu bermula bila baligh, dia ada kewajipan, dia kena fikir sendiri. Oh, agama aku sembah ni betul ke tidak? Dia kena fikir. Kemudian dia tetap menolak juga agama, baru kafir. Jadi kalau kecil-kecil tak kafir, mati masuk syurga. Tapi dia tanam dekat perkuburan orang kafir lah. Cuma masuk syurga. Macam-macam riwayat lah. Ada macam pendapat, ada kata dia jadi wildan, wildan, apa ni? Kanak-kanak syurga dan sebagainya lah. Tak, yang penting masuk syurga, tak masuk neraka, tu yang penting. Kita yang duk cakap ni belum tentu lagi. Jadi apa nama ni, budak yang berumur, yang belum baligh, budak yang belum baligh, dia tak wajib sembahyang sebenarnya. Tak wajib dengan maksud jika dia tak buat, tak berdosa. Tu maksud tak wajib. Dia tak buat tak berdosa. Memang pun. Tapi dalam hadis tadi, murus sabiyya bisalah, menyuruh oleh kamu dengan arahan fi'il amar, dengan arahan wajib kamu suruh anak kamu sembahyang umur 7 tahun. Sedangkan kalau 7 tahun perempuan keluar darah pun dia tak nama haid. Sebab haid sekurang-kurang 9 tahun. Jika mimpi sekalipun budak umur 7 tahun lelaki tetap juga tak baligh. Sama juga nak mula baligh adalah 9 tahun. Jadi oleh kerana itu, kenapa pula Nabi suruh dengan arahan wajib suruh anak sembahyang, sedangkan anak tu tak wajib sembahyang? Maka ulama kata dari masalah mencegah kemungkaran dalam bab menyuruh dan pelakunya itu wajib atau berdosa ataupun tidak berlaziman. Contohnya budak tu tak wajib sembahyang tapi suruh tu wajib. Dia ada beza. Suruh wajib, sembahyang tak wajib. Kita akan fikir jika wajib suruh, maknanya wajiblah sembahyang. Tidak. Kadang-kadang wajib suruh, sembahyang tak wajib. Jadi pada anak umur 7 tahun, sesiapa yang tak menyuruh anaknya sembahyang berdosa. Tapi anak tu tak berdosa. Pada umur 10 tahun, jika suruh pun tak sembahyang, suruh dengan lembut tak sembahyang, suruh dengan keras tak sembahyang, ancam untuk pukul tak sembahyang, umur 10 tahun tak sembahyang, pukul. Tak pukul berdosa. Tak pukul berdosa. Dia tak sembahyang tapi tak pukul. Sayang anak, berdosa. Pukul sebab geram, berdosa juga. Pukul sebab Nabi suruh pukul. Pukul, aku dah suruh bangun kau tak bangun. Kejap. Aku marah ke sebab aku pukul sebab Nabi suruh pukul? Aku marah, tak boleh pukul. Esok pukul. Lusa, 3 hari tu macam ni, pukul. Kenapa? Hari tu ayah nak pukul. Masa kau tak sembahyang hari tu ayah nak pukul, tapi tiba-tiba nafsu menguasai diri. Jadi tak boleh pukul, berdosa. Ni qada pukul. Ni sebab Nabi suruh pukul. Kalau tidak aku berdosa. Macam tu. Ini maknanya kan dia nak bagi tahu dia sembahyang tu penting. Kalaulah budak tu mencuri, haram pukul. Tak boleh pukul. Dia bergaduh, tak boleh pukul. Gangster tak kucing, main sini aku tambah lagi. Tambah. Haram, tak boleh. Yang hanya boleh pukul tak sembahyang umur 10 tahun. Mencuri ke apa ke, selain daripada sembahyang tak boleh pukul. Tak boleh pukul anak. Kita tak sembahyang. Alah, budak-budak. Tapi bergaduh, baju kotor, terkoyak, ambil barang kawan, siap balik, ambil getah paip, Tak sembahyang. Budak-budak. Terbalik kot. Sedangkan tak sembahyang tu kena pukul. Mencuri macam ni. Lepas dah settle lah, kena settle lah dulu dengan orang yang dia buat hal tu. Kemudian nasihat. Tak boleh pukul. Cakap dengan mulut aja. Tak boleh buat macam tu. Berdosa. Nanti masuk neraka. Benda tu orang punya. Kalau nak belilah. Kalau tak ada duit, kumpul dulu. Cakap. Tak boleh. Dia buat lagi. Ganti lagi. Kena gantilah bapak kan. Lepas tu nasihat lagi. Pukul tak boleh. Pukul anak khusus Zali. Garanti. Depan ayah, pijak semut tak mati. Itu yang terjadi sekarang. Budak-budak perempuan keluar rumah sebab apa? Mungkin kerana dipukul. Sebab adalah dia buat salah apa, dia kena pukul. Buat dekat rumah baik je. Keluar kat rumah pakai tudung, keluar free hair. Umur baru
10-11 tahun belum balik. Ini kalau cerita yang dah besar-besar tu, yang dah balik tu memang lama dah benda tu. Ini yang budak-budak. Dan nak menyuruh tu kena sabar. Pukul sayang anak ni, tapi sabar. Wastabir alaiha, sabar, pukul. Ni Nabi suruh pukul. Pukul. Pukul pula tak boleh bersangan tak kuat. Pukul dia biasa-biasa je. Maksudnya nak mengajar. Hudud pun letak kitab kat sini, kitab tak jatuh tau. Tu hudud tau. Ini bukan nak hudud anak. Bukan nak hudud anak weh. Sekadar nak ajar. Tak payahlah macam ni. Maksudnya pukul bagi dia pedih. Kerana itulah paling cantik pukul dengan tangan kan. Pukul dengan tangan. Jangan pukul dengan rotan, jangan pukul dengan batang paip, dengan hanger, jangan pukul dengan tangan. Sebab tak boleh pukul sangat kuat. Bila pukul sangat kuat, dia dendam. Dia bukan dia buat tu kerana takut dah, bukan, dah sebab lain dah. Tak boleh pukul. Dia pukul pelan-pelan dengan maksud biar pedih-pedih je. Bagi dia pedih. Jadi nak tahu dia pedih atau tidak, tak boleh tanya dia. Sebab kalau tanya dia, belum pukul lagi dah sakit dah. Aduh. Jadi tak boleh tanya dia. Jadi macam mana nak tahu rasa kesakitan dia tu? Dia punya sakit tu. Pukul dengan tangan, dengan maksud pukul dengan kulit. Bila kulit kena kulit, dua-dua sakit. Ya, kalau pakai rotan, hanya kat tangan je sakit. Yang ni tak sakit sebab rotan bukannya boleh rasa. Tapi kalau pukul dengan tangan, kalau kita pukul tangan kita sendiri sekalipun, dua-dua bergetar, dua-dua pedih. Jadi bila kita pukul anak tu, kita tahu, oi, pedih lah aku, maknanya anak tu pun pedih. Cukup tak? Kurang lagi, kurangkan sikit. Sebab tu pukul dengan tangan. Pukul pula haram, pukul muka dan kemaluan. Tak boleh, haram. Hanya boleh pukul di tempat-tempat yang banyak isi je. Tempat yang kemaluan dan muka haram. Sebab tu sukan tinju haram. Sebab dia pukul muka. Ke pukul kaki muka kan? Haram. Tak boleh. Tak kisahlah siapa yang main. Sebab pukul muka. Ada wa laqad karramna bani Adam. Allah ciptakan manusia ni memuliakan manusia. Dan kepala ni sangat mulia. Binatang Allah cipta untuk dia kebanyakannya dia akan 4 kaki. Dia akan jadi macam tu. Maksudnya punggung dengan kepala dia sama. Macam tu. Walaupun dia boleh berdiri, akhir sekali dia duduk juga 4 kaki. Maksudnya punggung dengan kepala sama rata. Tapi manusia tu tak. Kepala sentiasa di atas. Nak makan pun ambil naik atas. Tapi binatang nak makan, turun kepala. Tiba-tiba masa mulianya kepala, tiba-tiba kena pukul. Tak boleh. Haram. Jadi kita sambung dekat mana maka sebenarnya bahawa adalah ia sembahyang tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Sejuk mata hati pula. Ainul qalbi dia panggil. Sebelum ni kita dah bincang sedikit berkaitan dengan basar dan basirah. Ini kita nak bincang juga sekali lagi. Basar melihat dengan mata lendai. Basirah melihat dengan mata hati. Ainul qalbi. Tengok gula, mata lendai nampak biji-biji kecil warna putih. Mata hati nampak manis. Tengok cili, mata lendai nampak bentuk macam tu, warna merah. Mata hati nampak pedas. Tu ainul qalbi dia panggil. Sejuk mata hati. Sejuk macam mana? Tengok ais. Tengok ais nampak petak-petak macam tu. Kristal, petak-petak. Tapi mata hati nampak sejuk. Tengok api, nampak warna oranye naik macam tu. Mata lendai. Mata hati nampak panas. Tengok pedang, nampak besi, berkilat. Mata hati nampak tajam. Tu kita akan bincang bulan depan. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.